Tes. Assalamualaikum and konnichiwa. Apa kabar penonton-penonton di rumah? Bersama saya lagi kita berpodcast cerita mengenai cerita-cerita seram yang pernah kita dengar dan kita tontonkan. So, aku ada cerita. Okay. Aku ada cerita. Kejap guys. Tes. Aku ada cerita yang korang harus dengar dan fikirkan apa yang korang mahukan. Cerita ini bermula pada satu malam sekumpulan grup, iaitu sekumpulan kawan-kawan lah. Mereka terlalu bosan duduk lepak di kedai mamak. Every night duduk lepak di kedai mamak. Tapi guys, one day aku dan kawan-kawan terfikir dan terbaca. Sebelum ni dah terbaca cerita tentang rumah doktor gila di kem Kemensa. Takutnya aku. So cerita itu bermula pada satu malam yang amat membosankan. Right? Amat membosankan. So kami bercadang untuk menjadi satu grup paranormal, entiti paranormal. So kami pun beramai-ramai Google satu tempat, dan ceritanya begini ya. Satu hari, cerita dia banyak tau, mengisahkan tentang doktor gila kem Kemensa ni. So one day tu aku terbaca satu artikel yang mengatakan rumah doktor gila kat kem Kemensa, kat belakang Zoo Negara tu, amat menyeramkan. And then aku dan kawan-kawan mengambil keputusan untuk pergi ke rumah itu, dan itu adalah satu dan pertama kalinya untuk kita orang pergi entiti paranormal ni. Dan kami pergi seramai 2 biji kereta.
aku bertanya, geng, betul ke rumah ni geng? Aku rasa macam lain je tempat ni. Betul lah, inilah rumah dia. Weh, hang takut ke pasal apa? Tak, bukan pasal takut. Masalahnya benda tu keluar ke kalau pergi ramai-ramai ni? Tak apalah, kita cuba dulu macam mana kan. Dan kami pun keluar dari kereta Persona dan Pro 2 Myvi yang dipandu oleh Muhammad Zairi dan Boroy. Dan kami pun parking berhadapan di rumah tersebut. Dan salah seorang daripada kawan kami perasan dan tegur. Cuba korang tengok daun pisang ni. Cuba kau tengok daun pisang ni. Dia bergerak-gerak. Dia macam melambai. Dan pada waktu mungkin kami ingat itu adalah angin. So, alah, angin je pun kan. Ni angin tiup, sebab tu dia melambai. Dan baru aku perasan kawasan itu memang tidak berangin. Dan kawasan itu sangat-sangat menyeramkan. Kejap. Mana ada kawasan ni ada angin? Sejuk memang sejuk, tapi mana ada kita ada rasa angin kan? Tu betul yang aku puasa gitu lagu tu kak. Dan kami buat tenda. Tapi salah seorang kawan kami, semasa kami menaiki kawasan perumahan itu, ada seorang tak ingatlah lelaki atau perempuan sedang berjalan kaki naik ke atas. Dan dia bertanya, korang perasan tak masa kita naik tadi ada orang? Perasan. Lepas tu mana dia? Dan kami tunggu. Tiada jejak orang yang kami lihat tu. Dan kami pun mengambil keputusan untuk memasuki rumah Doktor Gila belakang Zoo Negara. Dan kami melangkah satu demi satu. Dan satu grup berada di atas dan kami satu grup lagi berada di bawah. Rumah dia masuk parking kereta rumah, lepas tu dia ada level bawah. Kalau kau dapat bayangkan lah. And then kami bukan merangkak, kami menyangkung sambil suluh lampu dan melihat kawasan di bawah rumah tu. Pada mulanya memang tak ada apa-apa yang mengeremangkan bulu rumah kami lah. Right. Cuba kau suluh betul-betul kat depan tu. Aku tengah suluh ni, tapi aku rasa macam tak ada apa pun. Lepas saja kami bercakap macam tu, kumpulan yang berada di atas tiba-tiba mematikan lampu. So kami mengingatkan bateri lampu torchlight tu dah orang kata apa, dah habis lah kan. So tak apalah, sebab kami pun ada torchlight juga. So kami pun berjalan masuki di bawah rumah tu. Rumah tu lantai dia memang dah berlubang-lubang tau.
So memang kami terus ke bawah rumah yang paling bawah sekali, tingkat di paling bawah sekali. Seketul band dari situ. Okay, akan terus stream. So bila kami melangkah, kami suluh keliling rumah sampai ke belakang rumah, dan kami tak ada merasakan apa-apa pun. Sehinggalah kami keluar daripada kawasan rumah. So bila kami dah keluar, lepak kedai makan, okay, aku yang tengah meremang keluar rumah sekarang ni. Alright. So bila kita orang dah keluar, so kita lepak dia makan, dan membak pun tanya aku, korang tak perasan ke tadi tiba-tiba lampu torchlight terus off? Pasal apa? Aku perasan kat tadi tiba-tiba ingatkan lampu korang habis bateri ke apa kau ni kan. Sebenarnya aku nampak seorang budak betul-betul lah dekat depan muka kau tadi, Mak. Aku terkedu sebab aku tak nampak budak tu. Dan aku tanya lagi dia, so lepas tu apa yang kau buat? So bila masa aku suluh tu, aku ingatkan korang tau. So aku suluh lah dekat kelibat seorang ni. Sebab aku kira 1, 2, 3, 4, 5. Tengok kenapa ada 6 orang. Lepas tu bila aku suluh fokus betul-betul lampu tu kat situ, tahu tak apa dia cakap? Budak tu pandang toleh dekat atas dengan muka yang amat mengerikan. Ya Allah, time tu aku rasa, ya Allah Akbar, segala ni aku tengah meremang belum rumah, teguk aku, kepala aku semua tengah meremang ni. Aku dah bercerita. Dan aku tergamam, sangat tergamam. Sangat tergamam. Sebab benda tu berada betul-betul depan siapa? Depan muka aku lah, Mat. Kau ingat benda ni kelakar ke? Dan perasaan yang takut, berbau tidak puas hati pun keluar. Aku pun mengajak untuk repeat lagi sekali lepas habis kami makan, kerana masa tu jam baru menunjukkan, masa yang kita pergi pada permulaan tu jam baru menunjukkan pukul 9 malam. So kita makan, minum, lepak kejap, setelah jam 2. So tepat pada pukul 11.30 malam kami sampai lagi sekali di kawasan rumah doktor gila itu. Alright, kita back balik cerita mengenai doktor gila tersebut. One day, doktor ni dia banyak cerita lah mengenai doktor gila ni. So saya ambil yang saya baca. So seorang doktor pakar psikiatrik, okay, merawat seorang pesakit mental beliau, alright, di hospital yang tak diberi nama lah, dia pun tak tahu kat mana. So doktor tu merawat pesakit tu, dan pesakit tu asyik menyatakan doktor akan mati satu keluarga. Berhari-hari pesakit mental itu menyatakan ayat tersebut.
Dan pada satu masa pesakit ni tak datang dekat untuk merawat dia lah. Saya tak pasti pesakit ni berada dalam ward hospital ke, ataupun dia datang ambil dia daripada rumah ke, ataupun rumah pergi ke hospital. Saya tak pasti. Tapi one day doktor tu dah tak nampak pesakit ni. So doktor ni pun dia tak lama lah, dalam sebulan 2 lah, lebih kurang lah macam tu lah. So doktor ni pun pergi ke bahagian orang kata apa, record, untuk memeriksa pesakit ni dah pulih ke atau macam mana, sebab dah tak datang dah. So bila doktor tu memberikan nama kepada petugas yang memegang rekod pesakit ni, dan petugas itu mengatakan, "Doktor, pesakit ni dah 5 tahun dah mati." "Kenapa doktor?" "Oh, tak ada apa. Tak apa, saya mau cek saja." So doktor ni pun jadi rasa macam tak sedap hati. So lama kelamaan doktor ni mengalami masalah kemurungan. Bukan kemurungan lah, maksudnya masalah psikiatrik lah. Memikirkan pesakit mental yang dirawat. Dan dia dapat tahu pesakit itu dah 5 tahun meninggal, sedangkan dia baru tak jumpa berapa bulan, sebulan 2 macam tu lah. So doktor ni pun macam dah tak boleh kontrol. Doktor ni bunuh satu keluarga dia dalam rumah tu, dan last sekali dia bunuh diri dia. Cara dia bunuh tu macam mana, macam tu yang kita tak tahu. Okay, kita berbalik pada lawatan yang kali kedua, yang ke malam sikit tu. So kami pun pergilah Patah Baru. Dan kau betul ke ni Mok nak masuk ni? Alah, yang kau takut pasal apa, Boroy? Masalah aku yang nampak benda tu tadi. Tahulah, tapi kami nak betul-betul pastikan, sebab hang seorang je nampak. Dan Boroy tidak mau ambil risiko. Boroy dan seorang lagi kawan duduk di dalam kereta. So grup dalam kereta Boroy tunggu di kereta, iaitu di parking atas, untuk suluh kami di bawah. Walau apa pun terjadi, saya cakap jangan padamkan lampu, jangan bagi isyarat apa pun. And then kami turun semula, dan kami berada di tempat budak yang duduk dan toleh Boroy tadi ke atas. Dan kami pun masuk ke dalam tingkat rumah yang atas, dan kami tengok rumah tu sungguh usang. Dan akhir sekali aku dah cakap lah tak ada apa. Mana boleh tak ada apa? Orang cakap dia nampak. Betul lah tu, mungkin rezeki dia je nampak. Habis macam mana? Jom lah kita balik lah. Dan dah malam sangat ni kan, apa-apa polis datang apa susah pula. So kami pun balik lah. Kami pun balik dengan tak ada apa-apa yang problem. Susah melamak sampai di rumah. So itu adalah cerita seram pertama saya.